Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video Pi sharing kali ni, saya nak bawa satu tajuk yang saya nak variasi tajuk lain sikit lah. Yang tajuk ni saya minat lah, berkaitan dengan pemikiran dan juga psikologi manusia lebih kurang, iaitu seperti yang anda dapat baca, fobia dan juga fals ataupun filia yang mungkin anda ada tapi tak tahu kan. Kita tak tahu. Saya yakinlah ramai yang pernah dengar apa tu fobia, apa tu filia kan, tapi mungkin tak tahu jenis-jenis dia sajalah. Jadi hari ni saya nak bawakan 5 saja, 5 fobia dan juga 5 filia yang ada di dunia ini, out of berpuluh-puluh fobia dan juga filia yang ada. Malah mungkin boleh sampai ratusan lah kot kan. Sebab fobia manusia dan juga filia manusia ini terlalu banyak, sampai ada yang pelik-pelik pun ada. Ada yang tak baik, ada yang baik. Okey. Jadi sebelum saya lebih lanjut, apa itu 5 fobia dan juga 5 fals atau filia yang ada, disclaimer, saya nak beritahu saya bukanlah pelajar guru yang ambil bidang kaunseling ke kan, psikologi macam itulah kan. Malah pakar sekretari ke apa semua jauh berbeza lah. Saya hanya berdasarkan bacaan artikel saya yang biasa lah kan. Jadi kalau ada pronunciation yang saya salah ataupun fakta tu sendiri salah, saya mohon maaf. Okey. Jadi sebelum kita ke 5 jenis fobia dan juga 5 jenis filia tu, apa itu definisi fobia dan juga fals atau filia. Jadi menurut Kamus Dewan, kalau fobia ini lebih kurang macam inilah. Dia bermaksud takut akan sesuatu, takut yang bersangatan, yang melampau tentang sesuatu tu. Okey. Berlawanan dengan fobia iaitu fals ataupun filia, membawa maksud suka ataupun cinta akan sesuatu, yang mana kalau orang putih tu kata macam obsession, enthusiast, maksudnya kegairahan, suka tentang sesuatu tu sangatlah mungkin next level berbanding dengan minat biasa, macam tu. Okey, kita terus kepada kategori fobia. Jadi 5 fobia yang saya akan bawakan iaitu yang pertama trypophobia, yang kedua acrophobia, yang ketiga hemofobia, keempat social phobia dan kelima thalassophobia. Okey, ni macam saya kata tadi, fobia kat dunia terlalu banyak. Yang ni 5 yang mungkin saya rasa mungkin ramai orang ada juga, dan mungkin ada orang tak ada lah. Okey, jadi kalau pasal perkataan-perkataan sebelum fobia itu kebanyakannya berasal daripada ancient Latin dan juga Greek. Maksudnya perkataan tu asal daripada perkataan Greek lah. Okey, macam tu lah. Okey, dan simptom fobia ni kebanyakannya sama kan, lebih kurang lah, dan perlukan rawatan untuk menangani kalau ada fobia yang sangat teruk. Bahaya sebab dia berkaitan dengan mental, dia berkaitan dengan bidang-bidang sekretari lah, macam ada mental disorder tu, tak normal lah tu, so bahaya jugalah fobia tu kan. Okey, jadi untuk yang pertama iaitu trypophobia. Mungkin anda pernah tengok gambar ni kan. Jadi trypophobia ini bermaksud berasal daripada perkataan trypta, iaitu lubang, dan fobia takut lah. Jadi perkataan ni dia maksudnya penyakit lah, penyakit takut lubang macam tu. Bila tengok satu-satu permukaan yang berlubang, yang lubang kecil-kecil, halus-halus ke, ataupun macam ada pattern-pattern yang tertentu berlubang tu, dia jadi tak boleh nak duduk, macam tu kan. Jadi apakah simptom-simptom yang seringkas saya boleh bagi tahulah, iaitu dia akan peluh, gemetar, berdegup kencang, ada dia punya jantung tu, kemudian tiba-tiba rasa gatal satu badan. Jadi orang yang ada trypophobia ni dia akan Gementar, dia gelisah, dia akan rasa macam ada pemang lah, ada nak jalan, tak ada dekat pening macam tu kan. Rasa nak buang sebab dia tengok satu benda gigit. kalau anda ada simptom ni, bila anda tengok gambar je, contoh gambar yang mudah untuk ni kawan-kawan kita hantar stiker tangan ada lubang tu kan, kita rasa nak muntah, rasa geli lah. Mungkin kita ada fobia inilah, trypophobia ni kan. Tapi tak ekstrim lah kot. Dan ada juga kalau orang yang dahsyat lagi, dia tengok sarang lebah kan, dia tak duduk. Ataupun bubble wrap, selalunya bubble wrap kita main-main, kita picit-picit macam tu kan, picit-picit, tapi dia tak boleh. Dia jadi macam geli je. Lepas tu buah pun mungkin dia ada yang macam buah strawberry kan ada biji-biji macam tu. Okey, untuk kategori fobia yang kedua adalah acrophobia. Jadi acrophobia ni bermaksud takut ketinggian. Jadi kebanyakan orang memang
kalau tempat tinggi ni tergayat kan. Yang ini dia takut tinggi tu sampai tahap kalau dia bayang duduk tempat tinggi saja pun bayang pun dah takut dah. Kan. Jadi antara gejalanya acrophobia ni mungkin dia akan berpeluh lebih banyak daripada biasa. Sakit dada atau sesak nafas, berdebar-debar walaupun hanya memikirkan tempat tinggi. Kan. Loya dan pening. Mungkin sampai satu tahap dia teruk, dia akan alami panik lah. Tempat tinggi dia tak boleh nak kawal diri dia, dia mungkin nak kepingsan dan sebagainya. Jadi kalau untuk rawatan je, banyaklah macam pergi kaunseling, ada penyembuhan diri kan, dan kena jumpa doktor lah. Okay, fobia yang ketiga pula iaitu hemofobia ataupun dikenali sebagai hematofobia. Okay, berasal daripada perkataan haima, daripada bahasa Yunani iaitu darah, dan fobia takutlah. Jadi hemofobia ini adalah orang yang takut darah. Orang yang takut darah. Dia apa saja gejala yang orang tu ada kan, iaitu sulit bernafas, jantung berdetak ataupun jantung berdegup kencang, badan gemetar, pusing tu macam pening, dia mual macam nak muntah tak muntah, berpeluh-peluh, dia cemas lah, ada panik yang ekstrim sampai tahap dia pengsan, hilang kesedaran lah. Dia takut yang tak terdaya kan. Jadi orang yang ada hemofobia ni, dia kebanyakan dia tak tahan tengok darah, ataupun dia tak boleh tengok dokumentari Netflix ya, macam kalau pembunuhan ke apa yang darah-darahan dia tak tengok. Ataupun kalau macam kita yang terdekat dengan kita, baru ni kita sambut Hari Raya Korban kan, mungkin dia tak boleh tengok lah binatang tu kena sembelih daripada depan dia, nanti dia pening ke apa, better kita hindar lah. Kemudian social phobia, iaitu fobia yang keempat yang saya nak bagi tahu. Okay, social phobia ini mungkin ramai lah yang dapat tangkap kan. Dia takut sosial lah. Takut sosial macam mana? Maksudnya dia ni sangat-sangat takut dan malu untuk berhadapan dengan di khalayak ramai. Depan orang ramai ni jadi gementak. Dia rasa macam dia buat perbuatan yang memalukan, padahal sebenarnya tak malu pun. Contoh kalau dia buat bentangan ke apa kan, dia rasa macam nanti orang kata kat dia, padahal orang macam biasa je kan. Kalau biasalah, kalau kita pun kita ada nervous kita bila kita cakap depan orang ramai-ramai kan. Tapi yang ini dia sampai 6 bulan lebih, 6 bulan masih rasa takut bila berhadapan dengan ramai orang. Dia susah nak berkomunikasi, maka itu antara simptom yang sangat parah lah. Kemudian yang terakhir iaitu Thalassophobia. Thalassophobia ini berasal daripada perkataan Yunani lah, iaitu senang cerita takut air. Takut air. Okay. Takut laut lah. Kalau kita biasa dengar mabuk laut kan, mabuk laut tu mungkin kita boleh atasi lah sebab pergerakan ombak tu kan. Tapi kalau Thalassophobia ni dia takut air sebab apa? Yang ketakutan tu dia tak rasional, sebab dia fikir yang bukan-bukan. Fikiran dia tu lagi dalam laut ataupun tasik tu, lagi macam-macam dia fikir. Dia fikir ada makhluk apa dalam tu, hidupan tu macam mana. Dan orang yang takut air ni, takut laut tu, bila dia berada di tengah laut ataupun dia bayang saja pun, akan ada satu perasaan yang seolah-olah menolak dia dalam laut tu. Dia rasa macam dia jatuh dalam laut tu kan. Lepas tu dia rasa macam, aku tak selamat, ada binatang apa tak selamat lah, buaya ke apa, dia fikir kot tu. Kalau dia naik ferry tu, kita tak payahlah fikir, kita hanya fikir kita selamat sampai sudahlah. Yang ni dia fikir semua dalam laut tu, dalam macam mana. Mungkin kita ada kan, tapi mungkin tak ekstrim lah. Dan dia kata kat sini, orang yang thalassophobia tu, dia mungkin akan menolak dalam hati. Bila dia duduk kat laut, makin jauh dia daripada daratan, makin tak selamat dia. Ataupun dia fikir makhluk apa yang ada dalam laut ni pelik-pelik lah. Jadi sebenarnya dia pun mungkin kalau orang yang dahsyat sangat, mungkin dia ada penyakit mental. Okey, seterusnya kategori yang terakhir iaitu kategori false ataupun philia. Macam tadi fobia semua benda-benda yang takut kan. Ini philia benda-benda yang suka pula. Jadi mungkin antara 5 philia yang saya sebut ni mungkin anda ada. Okey, yang pertama adalah ailurophile, kedua nephophile, ketiga bibliophile, keempat pluviophile dan kelima podophile. Okey, kita teruslah. Yang pertama adalah ailurophile. Ailurophile ni bermaksud cat lover, pecinta kucing. Dia antaranya dia akan memberi makan kat mana saja kucing tu ada. Maksudnya dia tak sampai hati kalau tengok kucing tu kelaparan ke apa kan, dia akan bagi makan. Yang kedua, dia akan sapa kucing. Bila nampak je kucing, dia jadi tak boleh, dia kata kucing, dia ambil dia belai-belai, macam tu lah. Yang ketiga, dia mudah menangis bila dia tengok kucing dia tu, ataupun bukan kucing dia pun, dia tengok macam
accident ke kan, teraniaya ke, dia akan mudah teriak, dia emosi. Dan yang kelima, dia akan menjadikan kucing itu sebagai teman hidup dia. Kucing itulah kawan dia, family dia, tempat berbual dia, tempat luahan dia. Saya rasa kawan-kawan saya banyak yang macam ni kan. Hari-hari update gambar kucing kat status ke apa kan. Yang kedua adalah nephrophile. Orang nephrophile ni dia macam estetik sikit. Pasal sebab nephrophile ni orang yang sukakan awan. Orang yang suka awan ni dengan dia tengok awan tu mendatangkan ketenangan, peace of mind dalam diri dia kan. File ataupun filia yang ketiga yang saya kira menarik lah, iaitu bibliophile. Okay, bibliophile ni mungkin ada antara anda boleh teka. Bibliophile ni bermaksud sukakan buku. Biblio adalah buku lah. Jadi antara tanda-tanda orang yang suka buku ni adalah you spend crazy amount of money on rare books. Anda menghabiskan duit untuk beli buku yang rare. Tak kisahlah kalau tak rare pun, dia pun jenis memang tak sayang duit untuk kumpulkan buku. Dan menariknya orang yang bibliophile ni, mereka ni sangat detail. Sebab mereka hanya bukan sekadar mengumpul, membeli, membaca, tapi mereka ni merasa buku itu, melihat bentuk buku itu dan bau buku tu kan. Okey, yang keempat adalah pluviophile. Okey, pluviophile ni gabungan daripada perkataan pluvia dan juga phile. Okey, pluvia maksudnya hujan dan phile tu slang lah nak mengatakan describe a lover. Okey, jadi pluviophile ni adalah lover of rain. Dia pun suka hujan. Saya rasa mungkin ada antara anda suka hujan tapi anda tak tahu. Tapi orang yang suka hujan, dia menikmati hujan tu. Contohnya antara yang saya baca ni adalah dia menikmatinya dengan bila hujan, hari hujan dia buka tingkap, dia duduk kat tepi tingkap tu dan dia mendengar bunyi hujan tu. Dia seronok dengar bunyi hujan tu, macam terapi bagi dia. Dia macam high lah, high. Dia macam feeling high macam tu kan. Macam dalam drama Korea gitu, dia tengok kat tepi tingkap tu kan. Kemudian ada juga yang dapat ilham daripada hujan ni. Dia rasa sangat-sangat love dengan hujan kan. Kemudian ada juga antara sign suka bau hujan tu. Bau hujan macam mana? Maksudnya saya rasa anda pernah bau bila kita berjalan tengah payung kan, dengan hujan tiba-tiba tengah panas tiba hujan. Bau tanah yang lembap tu bercampur dengan bau hujan tu, kita tahu bau tu macam mana kan. Setengah orang tak suka, setengah orang macam tak gemar lah bau tu. Tapi saya ada kawan saya yang bila dia jalan tengah-tengah hujan, dia kata sukalah bau ni, bau hujan ni. Apa yang menyebabkan seorang tu suka ke hujan? Jadi menurut Profesor Paul Dolan, a behavioural science professor from the London School of Economics, dia kata manusia ni dia emosi dia tu berhubung secara berbeza dengan setiap weather, setiap cuaca tu. Kan, sama ada bawa good memories ataupun bad memories, dia bergantunglah, dia menentukan mood seseorang tu. Setengah orang sebab dia suka hujan kan, dia rasa macam happy, mungkin dia ada happy memory kan bila dia hujan, so dia rasa tenang lah. Bergantung pada seseorang. Okay, yang terakhir adalah hodophile ataupun hodophilia kan. Okay, jadi lawan kepada hodophile ni adalah hodophobia. Apa benda hodo ni? Hodo ni maksud jalan ataupun travel. Jadi orang yang hodophilia ni dia sukakan travel, dia sukakan pengambaraan, sukakan jalan-jalan dari satu tempat ke tempat. Orang yang hodophilia ni dia mungkin mengorbankan wang ringgit dan masa dia demi nak mengembara ke tempat. Kan. Sebab tu kita biasa dengar orang yang ke Mekah ke, orang yang ke Gunung Himalaya, orang yang ke Gunung Everest sebagainya hanya dengan menaiki motor ke, dengan naik basikal ke, dengan itulah mereka mengembara. Ada yang berjalan kaki, tak kisah berminggu-minggu, berbulan-bulan kan. Sebab dia tak kisah akan apa-apa pun, dia hanya hadap saja. Okey, jadi sebagai kesimpulan ataupun akhir kalam pada saya, kebaikan yang kita boleh dapat lah dengan kita tahu beza filia-filia ataupun fobia yang ada di dunia ni, kan kita dapat tambah pengetahuan kita lah dengan contohnya lah yang paling mudah. Kalau contohnya orang tu dia minat sangat buku, dengan wujudnya orang-orang yang minat buku, yang obses dengan buku ni, maka perkembangan ilmu tu boleh berlaku. Dia minat buku, dia kumpul buku, dia dapat tulis buku, dapat review buku, kalau kat Twitter ke kat apa kan, dia dapat jual buku. Jadi kat situ sebenarnya amal jariah jugalah, ilmu manfaat dia tu berterusan kepada orang kan. Jadi kita punya, orang kata macam
peradaban lah kan. Peradaban kita penuh dengan perkembangan ilmu lah. Okay. Kemudian kalau untuk fobia-fobia ni, kita dah tahu dah kita ada fobia apa ataupun family kita ada fobia apa, dapatlah kita bantu dia untuk kalau dia tu ada takut yang berlebihan. Kita mungkin selama ni kita tak perasan pasal dia takut sangat benda ni kan. Cuma kita cari tahu apa benda. Sudah baik bolehlah bagi penyelesaian kat dia kan. Dan kita tak adalah macam nak prank ke berlaku isu-isu prank. Contoh kita dah tahu dia fobia dengan darah kan, kita pi pula bagi darah ayam ke apa kat dia, ke pengsan ke apa jenuh. Okay, kemudian dengan perbezaan kita dapat tahu lah perbezaan fobia-fobia dan juga filia ni, kita sebenarnya kita boleh bezakan mana buruk mana baik. Sebab minat-minat filia-filia dekat dunia ni ada banyak, berpuluh-puluh dan mungkin beratus lah kan. Benda yang baik dan juga minat yang tak baik. Contoh kalau bisa dengar pedofilia tak baik lah kan. Jadi kita boleh kenal orang tu apa yang dia minat. Adakah minat itu boleh bawa kebaikan ataupun keburukan kepada dia. Okay? Jadi saya harap sharing kali ni dengan tajuk yang sebenarnya saya suka, tajuk-tajuk yang saya suka lah ambil tahu menau person ni kan, dapatlah beri manfaat kepada anda lah, sedikit ataupun banyak. Okay? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.